kitab kita tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu, sampai kita kepada seruan yang ketujuh daripada ayat 254 Al-Baqarah. Ayat 254 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tamat hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, diampunkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, diangkat mudarat daripada menimpa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang betul-betul yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dalam dunia ni Nabi SAW ajak kita untuk minta dua benda yang paling penting dalam hidup kita. Nombor satu, Nabi kata kita kena minta yakin. Minta kepada Allah yakin. Yang kedua, mintalah kepada Allah afiah. Kerana tidak ada yang lebih baik yang diturunkan daripada langit selain daripada yakin. Dan nombor dua, tidak ada yang lebih baik daripada yakin, ialah afiah. Sebab itu, doa yang boleh kita minta dalam arti kata memenuhi maksud hadis itu, ialah kita minta Allahumma inna nas'alukal yaqin wal afiyah. Ya Allah, kami minta padamu keyakinan dan kami minta padamu keafiatan. Dua itulah yang kita kena minta. Kerana dua-dua itu merupakan keperluan kita. Nombor satu, yakin. Yakin untuk kesihatan yang dipanggil kesihatan ruh kita, kesihatan akhirat kita. Dengan yakin, maka sihatlah ruh dan akhirat kita. Manakala afiat itu untuk kesihatan dunia dan jasmani jasad kita. Maka dua-dua ini dia suruh kita minta kerana Nabi SAW nampak dua-dua inilah keperluan utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, semalam Ustaz mengajak bab penyakit qalbu, penyakit hati ni. Di antara penyakit hati yang utama yang mesti dirawat ialah penyakit ragu-ragu, was-was. Ini penyakit utama yang menjahanamkan akhirat. Menjahanamkan kita punya melingkup dan menjahanamkan ruh kita.
Apabila ruh kita tidak ada keyakinan, yang ada hanya syak, iaitu rasa wah-wah, ragu-ragu dengan agama, dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul SAW, dengan Quran, dengan hadis, maka wasak, binasalah kehidupan beragama seorang itu. Jadi, nak bagi kehidupan beragamanya dalam keadaan sihat, segar dan bugar, maka kenalah rawat penyakit namanya syak itu dengan kita memasukkan yakin di dalam hati kita. Maka tuan-tuan, berdoalah dengan doa yang Nabi ajar, Allahumma inna nas'alukal yaqin wal afiyah. Keafiatan lebih tinggi daripada kesihatan. Afiat ini lebih mencakupi, lebih holistik, lebih menyeluruh. Jadi satu Nabi suruh minta afiat terus. Bukan minta sihat lagi dah. Afiat. 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 Tak tahu nak terjemah bahasa kita. Nah, kena sebut afiat juga. Keafiatan kita mohonkan. Sebab tu dalam doa yang lain Nabi sebut afiat fiddin. Keafiatan pada agama. Dunia. Pada dunia. Wal akhirah. Dan afiat pada akhirat juga. Tiga. Satu bila kita minta wa nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Afiatkan kami pada agama, afiatkan kami pada dunia, afiatkan kami pada akhirat. Kerana keafiatan jasmani atau jasad saja tidak memberikan keuntungan kepada kita. Kerana kalau tidak dibelanjakan di dalam perkara-perkara yang menguntungkan akhirat kita. Jasmani kita kalau sihat, dia tidak ada di sana afiat, maka dia belanja kesihatan itu pada jalan yang tidak diredai. Maka sebab itu bila afiat, bermakna kita minta afiat, Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita belanjakan afiat kita itu pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan tu sebagai mukaddimah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi kita sambung kitab kita tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu sampai kita kepada seruan yang ketujuh daripada ayat 254 Al-Baqarah. Ayat 254 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Itu ayat dia, maksudnya wahai orang-orang beriman, infaklah. Maknanya belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, khullah, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat, tolong menolong. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 254 Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Al-Quran
menggalakkan pengikutnya, menyarankan, menyeru pengikut-pengikutnya supaya infak di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tengok berkaitan dengan infak ini, dalam surah Al-Munafiqun, Allah SWT suruh menceritakan, Allah SWT ceritakan situasi orang yang nazak, nak mati minta sambung nyawa. Minta sambung nyawa barang seketika. Nak buat apa barang seketika itu? Sesaat, 2 saat. Di antara yang diminta untuk dilakukan ialah minta nak infak, minta nak belanja, nak sedekah. Dalam ayat وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dalam ayat ni Allah kata, infaklah kamu sebelum datang kepada kamu maut. Dan ketika mana maut datang kepada kamu, kamu minta tangguh kepada Allah barang seketika. Untuk buat apa? Untuk nak bersedekah. Nombor 1 sekali. Tangguhkan sekejap nyawaku ya Allah. Jangan cabut lagi. Aku nak bersedekah. Nombor 2, aku nak jadi orang yang soleh. Sambung nyawaku, bagi aku hidup balik. Aku nak jadi orang soleh. Tapi nombor 1, aku nak buat apa? Aku nak sedekah. Jadi tak dilayan oleh Allah Ta'ala permintaan itu. Dengan Allah SWT berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah kata, tak ada siapa pun yang aku benarkan ditangguhkan ajalnya apabila sampai. Kerana sesungguhnya aku tahu dengan mendalam apa yang akan kamu kerjakan, apa yang sedang, apa yang akan kamu lakukan. Aku tahu dah. Maknanya kalau jenis dia kedekut, kalau sambung nyawa lagi pun dia kedekut juga. Tu Allah kata, aku tahu dah. Apa yang kamu agak ta'malun tu tuan-tuan, fi'il mudhari'. Makna bukan Allah tahu perbuatan kita yang telah berlalu. Tapi perbuatan kita yang akan kita buat ke depan pun dia tahu, dia kata. Sebab tu dia panggil khabir. Khabir tu bukan tahu biasa-biasa. Khabir ni pakar. Khabirum bima ta'malun. Lil hali wal istiqbal. Fi'al mudhari' adalah lil hali pada masa sekarang, continuous tense ke apa dia panggil. Perbuatan, present dan juga continuous satu dalam fi'il mudhari'. Iaitu perbuatan kita yang telah lalu pun dia tahu, yang sedang kita buat pun dia tahu, dan yang akan kita buat ke depan pun dia tahu. Maknanya kalau aku sambung nyawa lagi, bagi hang hidup lagi pun hang macam tu juga. Tu dipanggil khabirum bima ta'ala. Hang muhung je. Bila hang sihat nanti, hang segak balik, hang kuat balik, hang lupa juga. Hang tak infak juga. Hang tak sedekah juga. Ni pasal dekat nak mati dah. Nah, pasal nak sedekah lah. Tapi kalau dah sihat, payahlah. Lupa nak sedekah. Sebab tu dikatakan sebaik-baik sedekah ialah ketika kita sihat. Afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah, seafdal sedekah ialah wa anta sahihin, ketika engkau sihat. Ketika engkau sihat, tak mulul ghina, mengharapkan kaya. Waktu tu. Kan bila duk harap-harap kaya ni, kita bukan nak sedekah sangat, duk kira nak himpun.
Yang ketiga, wa takhshal faqr, ketika kita takut jatuh fakir, jatuh miskin. Waktu tu sedekah paling baik. Sehat, duk tengah bercita-cita nak kaya, dan ketika mana kita duk sedang takut jatuh miskin. Tiga ni Nabi sebut sedekah yang paling afdal. Dikala waktu itu kita dapat lawan tiga-tiga perasaan kita tu, kita benarkan janji Allah, kita bagi juga, waktu itulah pahala dia cukup tinggi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menjanjikan syurga yang luas, langit dan bumi, kepada mereka yang infak pada jalan Allah, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ini terdapat dalam ayat surah Ali Imran, selepas Allah Ta'ala menyuruh kita berlomba-lomba, berlari, pecut pada jalan Allah juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat selepas itulah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ni menunjukkan kepada kita janji Allah kepada orang yang infak di kala waktu senang, di kala waktu susah. Senang dia infak cara senang, waktu susah dia infak cara susah. Tang bagi dia tetap bagi. Dia tak ada istilah tak sedekah. Dia sedekah cara ikut kondisi keadaan dia. Kalau dia tengah senang, dia bagi banyak. Kalau dia tengah susah, dia bagi cara dia susah lah, tuan-tuan dan puan-puan. Tu dipanggil yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Sifat orang bertakwa, sifat orang yang nak masuk syurga, seluas langit bumi dia punya syurga dia. Dia tak ada istilah no dalam sedekah. Kalau susah sekalipun dia sedekah cara susah. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Pasal apa? Kerana sifat orang yang beriman tidak pernah menolak, dia sentiasa memberi, tak boleh beri banyak, dia memberi sikit. Sebab itu erti hidup itu pada memberi. Kerana dia memberi kadar mana yang dia mampu. Dia tetap memberi sekadar kemampuannya. Kalau dia dalam limpah ruah, rezeki banyak, dia bagi banyak. Tapi kalau dia ada kemelesetan ekonomi, dalam keadaan krisis, maka krisis ekonomi, dia bagi cara krisis lah. Bagi tak banyak, bagi juga. Tapi bagi cara susah lah. Tu dipanggil dua situasi. Alladzina yunfiquna fis sarra'. Sarra' itu waktu senang. Wad dharra'. Dan infak juga dalam keadaan darat. Ad-dharra' makna yang susah. Dalam keadaan meleset, dalam keadaan krisis, dia tetap juga infak. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa orang yang benar-benar beriman adalah orang yang menginfakkan hartanya hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Mereka tidak berinfak demi nafsu atau tujuan apapun. Keikhlasan di dalam infak, iaitu kita infak dengan akhlak, bukan infak tanpa akhlak. Sebab itu tuan-tuan, semua ibadat kita mesti ada akhlak, baru Allah terima. Sembahyang kita tak ada akhlak, Tuhan tak terima. Puasa kita tanpa akhlak, Tuhan tak terima. Haji kita tanpa akhlak, Tuhan tak terima. Mesti bawa akhlak yang mulia dalam ibadat. Antaranya dalam bab infak ni, dia suruh kita infak dalam keadaan kita ikhlas. Tidak riak, tidak sum'ah, tidak takabur.
Dia ajak kita untuk merendah diri, berakhlak ketika beribadat. Bukan kata akhlak ni ketika kita bergaul sesama kita manusia, tapi akhlak juga kita kena bawa di dalam setiap ibadat kita. Selalu orang yang infak tanpa akhlak, dia sombong, dia baling duit dia kata nak sangat nak ambil. Dia cecah orang yang dia sedekah, dia maki. Tak ada muka lain muka hang ya. Bila hang nak berubah, asyik nak minta ya. Dia maki cukup-cukup orang yang dia nak bagi, lepas tu baru dia bagi. Tak jadi apa? Tak dapat pahala. Jadi sebab itu nak dapatkan ganjaran dari Allah atas infak kita, kita kena membawa akhlak. Kita kena santuni orang-orang yang fakir miskin itu dengan mulia. Bukan duk hina mereka. Kalau hina, hang tak usah bagi. Orang miskin kita, tak bagi, tak apa macam ni. No? Tak padan hang bagi, duk menghina kami. No? Hang bagi tak terang mana. Hina kami itu yang lebih. Maka tuan-tuan, yang tu kena jaga. Jadi bermakna nak dapat apapun ganjaran dari Allah, kena jaga. Jangan infak demi nafsu. Jangan infak dengan tujuan-tujuan yang lain. Tapi infaklah dengan membawa satu niat redha Allah saja. Aku ni buat redha Allah. Pasal apa banyak sedekah? Sebab aku dosa banyak. Gitu baru dia nampak. Baru kita nampak tawaduk sikit. Tidak dosa kita hebat. Sebab apa? Lagi banyak aku infak, sebab lagi banyak dosa aku. Kerana aku rasa dosa aku banyak. Sebab buat kebaikan kita bukan kita baik. Kita buat baik ni kerana kita dosa lah. Dosa banyak lah tu aku banyak buat baik. Sebab dosa banyak. Nak bagi Allah ampun dosa. Sebab infak salah satu dapat mengampunkan dosa kita. Satu dikatakan as-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabb. Tudfi'u mana memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah dapat memadamkan murka Allah. Jadi kita yang banyak sedekah, bagi sedar diri aku ni banyak dosa. Bukan aku hebat. Bukan aku kaya. Bukan aku murah tak. Aku banyak sedekah ini kerana aku banyak dosa. Aku nak Allah ampunkan dosa-dosaku. Gitu tuan-tuan, cara kita didik nafsu kita tu. Supaya nafsu kita tidak berlagak action dengan kebaikan yang kita buat. Yang tu yang menjahannamkan pahala kita. Yang tu yang menyebabkan kita rugi di dalam beramal. Rugi dalam beribadat. Sebab apa? Sebab kita silap nawaitu dan niat kita. Kita mula menjadi merak. Merak bermakna berasa megah dengan kebaikan. Jadi masuk cara syaitan menyesatkan orang yang beramal. Orang yang bersedekah. Orang yang pemurah. Dia sesatkan macam mana? Dia sesatkan dengan dia hasut orang-orang ini supaya merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia, merasa dirinya perlu disanjung, dihormati. Padahal tak betul. Itu sepatutnya menunjukkan lagi humble, lagi dia rendah diri kerana dosaku banyak. Mudah-mudahan Allah ampun dosaku. Tak ada niat aku yang lain, melainkan aku nak Allah ampunkan dosa-dosaku. Barulah dia kata di situ, mereka hanya berinfak kerana Allah. Oleh itu mereka merasa tenang jika Allah menerima sedekah mereka. Merasa tenang kerana berkat yang Allah berikan dalam harta mereka. Dan mereka tenang dengan pahala dan anugerah Allah. Tu
Satu sedekah itu bermakna sedekah, makna benak. Sedekah daripada perkataan sedekah, benak. Orang yang bersedekah, orang yang membenarkan iman. Sebab kalau logiknya memang sedekah mengurangkan harta. Kita ada 10, bagi RM2, koranglah tinggal 8. Secara logiknya, secara matematik hisapnya macam itulah. Tapi apa yang boleh membenakkan kita infak tu? Itulah dipanggil benak iman yang menjadikan kita sanggup untuk mengeluarkannya. Walaupun pada logiknya berkurang, tetapi pada iman kita tidak anggap ianya berkurang. Sebab Nabi kata, tidak berkurang harta. Ma naqasat minal mal bis sadaqah. Tidak berkurang harta dengan sebab sedekah. Ini keyakinan kita. Tapi orang yang tidak ada yakin, dia berasa sayang, kedekut. Itu juga penting yakin tu. Nak buat apa pun kena yakin. Tak ada yakin lepas satu, kita tak boleh buat. Nak sedekah pun tak boleh. Saya tak ada yakin. Ketak tangan-tangan, ketak kepala-kepala nak bagi RM1 pun. Nak pasal apa? Saya tidak yakin. Kalau ada yakin, dia tak ketak. Dia boleh bagi saja. Bismillah. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Bukanlah kewajipanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberi taufik sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari redha Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiayai, dirugikan. Ayat surah Baqarah 272. Ada cerita tuan-tuan, ayat ini turun tegur Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi tak benarkan sedekah kepada orang-orang kafir di Madinah yang susah. Sebab tujuan dia nak bagi kafir-kafir ni masuk Islam. Dia paksa gitu. Dia kata siapa nak dapat bantuan, masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, Nabi larang sedekah. Sedekah sunat ni lah. Zakat dah tak bagi, kita bagi kat orang Islam. Maka Allah turun ayat, kewajipanmu wahai Muhammad memberikan bantuan kepada mereka yang perlu, yang susah, yang lemah. Tak kira agama apa pun, tak kira bangsa apa pun. Itu kewajipan kamu sebagai pemerintah, sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Manakala hidayah, Islam tak Islam, tu kerja aku. Tu kerja aku. Tu maksud dia, laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Tu tegur. Dahsyat tegur tu. Bukan tegur sikit-sikit punya tu. Teguran yang tegas daripada Allah Ta'ala tu kepada Nabi kita Muhammad. Sebab pemahaman daripada Nabi menganggap bahawasanya kita sekat, kita paksa mereka dengan cara mereka nak bantuan, mereka masuk Islam.
Kalau tidak, tak usah bantu, tak usah sedekah. Tujuan nak jinakkan hati supaya mereka masuk Islam. Allah Ta'ala kata tak usah duk buat kerja macam tu. Bantu mereka yang memerlukan tanpa kira bangsa agama, kerana mereka perlu. Yang tu yang kita kata, bukan tolong bangsa lain atau agama lain yang kaya-kaya, tak. Kena bantu yang lemah, yang mustata'afin. Tak kira mereka itu agama Islam ke ataupun agama lain di dalam negara kamu Madinah tu. Jadi tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, baca ayat sebelum-sebelum tu semua cerita bab sedekah. Tiba-tiba cerita bab hidayah. Sebab tu kita tengok asbabun nuzul. Maka Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia orang Syria, ulama besar, dia ada tafsir banyak. Tafsir Al-Munir. Tafsir Munir ni banyak jilid. Persatuan Ulama Malaysia dulu di bawah Ustaz Ghani Syamsuddin terjemah dah Tafsir Munir ni. Lengkap. 30 juzuk. Nah. Kemudian Ustaz mengajak muslimat pakai hak ringkas. Tak pakai Tafsir Munir pasal tahun bila nak habis kalau mengajak Tafsir Munir. Maka kita ambil tafsir Al-Wajiz. Al-Wajiz makna tafsir yang ringkas. Dia buat satu jilid saja. Macam terjemahan, tapi ada huraian asbabun nuzul sikit. Dan dia ada kupasan sikit. Jadi ringkaslah, padanlah kita nak mengajak sebulan sekali, sejam saja. Kalau dah keluar hak 30 juzuk tu, 30 jilid, 40 jilid. Tahun bila nak habis? Nak? Jadi pakai wajib dia tebal ni ya, sak ni yang lebih kurang. Dalam tu lah ada dia masukkan asbabun nuzul. Allah tegur Nabi Muhammad kerana melarang orang Islam daripada sedekah kepada orang yang bukan Islam. Yang susah. Kadang mai orang kafir duk minta, Cina mai duk minta sedekah hari Jumaat di masjid. Tak boleh larang tu. Pasal apa? Kerana dia susah. Dia lemah. Dia memang sengket. Nah, dia perlu dibantu. Dan kita beri pahala, diberi sedekah kepada orang kafir pun dapat pahala tu. Allah Ta'ala bagi tahu tu. Apa saja yang kamu infak daripada kebaikan, tak kira bulu dan jenis manusia, janji dia manusia, kamu akan dapat pahala. Nampak? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kalau kamu infak tu kerana Allah, mengharapkan Allah, bantu orang susah dengan mengharapkan Allah Ta'ala, kamu akan dapat dibalas balik dengan tepat. Tidak sekali-kali kamu akan dizalimi. Tu ayat 272, tuan-tuan, huraian sikit tentang sababun nuzul, supaya kita tidak merasa ragu-ragu dalam nak membantu orang yang bukan Islam, nak bersedekah kepada orang yang non-Muslim yang susah tu. Kadang-kadang kita sayau nak bagi, takut, Tuhan bagi pahala dah kat aku ni. Bagi tentana. Setiap yang berjantung, yang bernyawa, setiap yang berjantung, yang bernyawa, kita buat baik, kita infak, kita dapat pahala. Timbul kata, kalau sedekah kat orang kafir kita tak dapat pahala. Kita yang orang beriman, kita dapat pahala lah. Dia dapat manfaat sedekah kita. Kita dapat pahala di atas sedekah kita. Tak ada tuan-tuan kata sedekah kat orang kafir tak dapat pahala. Tak ada. Dapat juga. Sebab mereka ada golongan yang fakir, yang miskin, yang perlu dibela. Yang perlu dibela mereka itu. Allah SWT juga berfirman, Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un.
Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda yang banyak. Jadi Allah kata kita ni melabur. Bila kita bagi orang hutang ke, kita bagi orang lain infak ke, kita seperti memberi pinjaman pada Allah. Allah Ta'ala kata seperti engkau bagi pinjam kepada aku lah. Bila time nak bayar nanti, jumpa Allah nanti, kita dah mati bertemu Allah, masa tu Allah akan bayar balik. Jadi kita duk bagi ke orang, hutang ke, infak ke, sedekah ke, derma ke, kita bagi ke orang. Allah kata seperti bagi pinjam ke aku akan balas balik. Ni yang menggalakkan kita lagi untuk ringan bersedekah ni. Sebab Allah letakkan diri dia sebagai penjamin untuk bayar balik segala yang kita bagi itu. Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu adha'afan katsirah. Aku akan bayar berlipat-lipat kali ganda. Siapa yang rajin infak dalam hidup dia, mati jumpa Allah lumayan. Sebab Allah akan bayar balik, lunaskan balik segala yang kita bagi-bagi itu. Bukan dia bagi sama, setimpal, tapi dia akan bayar balik dengan berlipat-lipat kali ganda. Sebab dia maha kaya, tuan-tuan ni. Dia bukan nak balas satu, dia boleh balas banyak skim. Ada skim 1 balas 10. Ada skim bayar 1 balas bayar 700. Ada yang skim 1 bayar lebih pada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dia boleh bayar balik berlipat kali ganda ikut suka dia. Tak ada siapa boleh larang dia. Itu dia tuan-tuan. No? Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang boleh menyempitkan, Allah lah yang juga boleh meluaskan rezeki. Jangan buat main. Allah kata, akulah Tuhan yang boleh menyempitkan rezeki kamu. Akulah juga Tuhan yang boleh meluaskan rezeki kamu. Jadi Allah nak bagi tahu, kita infak pada jalan Allah itu, Allah Ta'ala akan bayar balik di akhirat nanti dengan bayaran yang berlipat-lipat kali ganda. Sebab dikira kita seperti memberi pinjam pada Allah. Padahal Allah kaya, tapi bagi ke orang tu Allah kata seperti bagi kepada aku lah. Aku parti, aku rekod, aku masuk dalam dokumen dan aku akan bayar balik bila kamu bertemu dengan aku, dan bayar dengan gandaan yang banyak. Itu dipanggil melabur dalam amanah saham akhirat. Melabur dengan Allah Ta'ala. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. At-Taghabun ayat 17 dia kata, hurai ayat ni, sungguh menghairankan orang yang masih menahan hartanya dari berinfak, padahal mendengar firman Allah dalam surah Taghabun ayat 17. Dia duk heran kita, Yahya bin Mu'az. Dia duk heran manusia ni bersepalah duk diselubungi dengan kedekut. Masih lagi terjajah dengan kedekut. Sedangkan Allah berfirman, dia kata, tak baca ke ayat ni? Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan balas kepada kamu dengan balasan yang berlipat kali ganda dan mengampunkan kamu. Sesungguhnya Allah itu maha berterima kasih kepada kamu dan maha penyantun, maha lemah lembut, halim kepada kamu. Itu dia, Yahya bin Mu'az
motivasikan kita. Dia kata, patutnya kita merdeka daripada kedekut. Jangan terjajah dengan kedekut lagi. Sebab ayat ni bagi tahu kat kita dah. Tu yakin. Yakinlah yang dapat merdekakan kita daripada kedekut. Apakah motivasi infak yang lebih tepat dan lebih dalam maknanya daripada perasaan si pemberi bahawa dia meminjamkan hartanya kepada Allah? Itulah motivasi yang paling tuntas, paling jitu untuk kita infak, iaitu motivasi merasakan apa yang kita beri itu seperti kita beri kepada Allah, seperti kita beri pinjam kepada Allah. Padahal Allah itu Maha Kaya, tidak perlu meminjam kepada kita, tapi kerana dia nak balas kat kita, nak bagi kat kita syurga, dia kata dia tunggu, dia akan membayar balik pinjaman kita itu, yang kita beri itu, yang kita beri pinjam, bukan kita pinjam, yang kita beri pinjam tu dia akan bayar balik. Inilah dia kata motivasi yang paling bermakna dan paling memberikan kekuatan kepada kita, keyakinan kepada kita. Nah, inilah cara kita bermuamalah dengan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Bahawa Allah Ta'ala pujuk kita. Allah Ta'ala kata, aku akan lipat gandakan. Jangan bimbang, jangan takut, don't worry. Jangan bimbang. Kemudian setelah itu, si pemberi akan dianugerahkan pahala yang sangat lumayan. Inilah berlomba-lomba orang pakat sedekah. Pasal apa? Pasal kerana kita yakin apa yang kita berikan Allah akan bayar. Dia bayar balik di alam akhirat sana. Dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Seperti kita memberikan pada Allah. Sebab itu dikata, wa anfiqu fi sabilillah. Atas nama Allah. Sedekah bukan atas nama lain. Pada jalan Allah. Tak ada pada jalan lain. Jadi niat apa-apa kita sedekah pada jalan Allah. Jangan sedekah untuk maksiat. Kan ada juga yang infak. Dalam bab harta ni dua lah. Satu ditanya dua. Satu, bagaimana kita mendapatkannya. Dan yang kedua, bagaimana kita nak belanjakannya. Belanja pun kena jaga. Dengan duk infak tak tahu pahala. Sebab itu, infak pada yang diredai oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan, sekadar itulah pertemuan kita pada bulan ni. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan dengan masih tajuk yang sama juga. Pembincangan seterusnya, bagaimana pula contoh-contoh infak di dalam perspektif sunnah, dalam perspektif sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka infak mereka, yang kita boleh belajar, yang boleh kita tiru, yang boleh kita cuba-cuba buat, tiru-tiru buat, supaya kita pun selamat sebagaimana mereka juga, insya-Allah. Pada puak-puak sahabat Nabi ni, semua mereka ni infak dahsyat. Cari harta tapi tak sayang, bagi pada jalan Allah. Sayyidina Osman biasa bawa balik barang-barang berniaga dia, semua tu dibagi pada jalan Allah. Pergi susah payah berniaga berbulan-bulan jalan nak sampai ke Madinah balik. Berbulan-bulan baru sampai. Tiba-tiba dengar infak, seruan infak. Katalah 100 ekor unta dan muatannya yang dia dapat, dia bagi semua. Jadi orang kata, letih saja, api tak dapat apa. Dia kata, apa siapa tak dapat? Yang semua aku bagi itulah yang kekal. Kalaulah aku ambil 2 ekor, 3 ekor atas unta tu untuk aku, yang tu akan habis, dia kata.
Tapi yang aku bagi, satu itu aku bagi pada jalan Allah, satu itu yang akan aku dapat tuntut balik di akhirat nanti, yang aku akan dapat claim balik di depan Allah Ta'ala nanti, yang berlipat kali ganda. Tu bagaimana keyakinan mereka terhadap janji Allah, sikit tak ada ragu pun, tak ada menyesal pun. Kalau kita kan bagi semua tepuk dahi, dan kita pula pandai pujuk diri kita, Allah Ta'ala bukan suruh bagi semua, Allah Ta'ala suruh bagi sebahagian. Pandai pula tu, dia berhujah tu. Bukan suruh bagi semua, suruh bagi sebahagian. Tapi mereka tuan-tuan yakin bagi semua, tak ada ambil langsung. Tu menunjukkan bahawasanya keyakinan terhadap janji Allah Ta'ala yang telah masuk dalam hati mereka. Tak berasa keluh kesah, walaupun bagi semua. Dia tak berasa miskin pun, tak berasa letih pun, bahkan berasa puas, berasa gembira kerana dapat infak pada jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.